Hai, Assalamualaikum. Sedar tak sedar kita telah pun berada di siri yang ke-7. Masih lagi tajuk yang sama, standard pembelajaran 4.1.3 membuat pengiraan ke atas cukai-cukai yang lain. Cukai jalan dikira berdasarkan kapasiti enjin. Lebih tinggi sisi, lebih tinggi cukai jalan tersebut. Jom kita lihat contoh pengiraan cukai jalan. Murid-murid boleh merujuk contoh 6 di buku teks muka surat 111. Jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan motosikal di Sabah dan Sarawak. Encik Chong memiliki sebuah motosikal kegunaan persendirian di Sarawak dengan kapasiti enjin 260cc. Hitung cukai jalan motosikalnya. Disebabkan enjin motosikalnya 260cc berada dalam julat 251cc hingga 500cc, kadar asas yang dikenakan ialah RM30 sahaja. Maka cukai jalan motosikal untuk 260cc adalah RM30. Bagi contoh kedua, pengiraan ke atas cukai jalan, contoh 7 buku teks muka surat yang sama 111. Jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan kereta persendirian di Semenanjung Malaysia. Alan memiliki 2 buah kereta kegunaan persendirian di Melaka dengan kapasiti enjin masing-masing ialah 859cc dan 1997cc. Hitung cukai jalan untuk kedua-dua keretanya. Untuk kereta yang pertama 859cc berada di kedudukan 1000cc ke bawah, maka Alan perlu membayar dengan kadar asas sahaja iaitu RM20 sahaja kadar cukai jalannya bagi kereta yang pertama. Untuk kereta yang kedua 1997cc berada di antara 1801cc hingga 2000cc. Untuk kadar asas yang pertama, Alan perlu membayar RM280 dan selebihnya perlu didarabkan dengan 50 sen bagi setiap sisi yang melebihi 1800. 1997 ni telah melebihi 1800cc. Maka kadar asas yang perlu dibayar ialah 280 ditambah dengan lebihan 1800cc tu dikira dengan 1997 tolak dengan 1800cc didarab dengan 50 sen bagi setiap sisi lebih tu, dan kita akan dapat 280 kadar asas ditambah dengan hasil penolakan tadi dapat 197 darab dengan 50 sen, maka 280 tambah dengan RM98.50. So kita akan dapat cukai bagi kenderaan yang kedua yang sisinya 1997 berjumlah RM378.50. Bagaimana pula dengan cukai pintu? Cukai pintu adalah berdasarkan lokasi dan jenis hartanah, bergantung kepada kadar cukai yang dikenakan ke atas nilai tahunan. Apa maksud nilai tahunan? Nilai tahunan ialah anggaran sewa bulanan iaitu selama 12 bulan. Jumlah cukai pintu dikira berdasarkan kadar cukai pintu didarab dengan nilai tahunan tadi. Mari kita lihat contoh pengiraan cukai pintu. Contoh 8 buku teks muka surat 112. Mariani memiliki sebuah rumah kediaman di Subang Jaya. Dia menerima bil cukai pintu daripada Majlis Perbandaran Subang Jaya, diberi bahawa nilai tahunan ialah RM6,580 dan kadar cukai pintu ialah 5%. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Mariani untuk setiap setengah tahun. Dia minta setengah tahun. Kadar cukai pintu yang kita kira adalah dalam tempoh 12 bulan, anggaran 12 bulan. Maka kalau kita nak setengah tahun, kita akan bahagi dengan
2. Okey, jumlah cukai pintu ialah kadar cukai pintu tadi darab dengan nilai tahunan, iaitu 5% darab dengan nilai tahunan dia RM6,580. Kita akan dapat RM329 setahun. Dia minta kita hitung cukai pintu dalam setengah tahun. Maka kalau setengah tahun kita kena bahagi 2, iaitu 329 kita bahagi 2, kita akan dapat RM164.50 bagi setiap setengah tahun. Murid-murid, kita beralih kepada cukai tanah. Cukai tanah dikira berdasarkan lokasi, saiz dan jenis tanah, iaitu pengiraannya jumlah cukai tanah ialah sama dengan kadar cukai hasil setiap unit keluasan didarab dengan jumlah keluasan tanah. Murid-murid, mari kita lihat contoh pengiraan cukai tanah. Contoh 9, buku teks muka surat 112. Encik Hamid memiliki sebuah rumah berkeluasan 130 meter persegi. Diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 43 sen setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Hamid setiap tahun. Okey, rumus bagi pengiraan jumlah cukai tanah ialah kadar cukai tanah setiap unit keluasan didarab dengan jumlah keluasan tanah, iaitu 43 sen didarab dengan keluasan tadi 130 meter persegi. Maka jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Hamid ialah RM55.90 setahun. Cukai jualan dan perkhidmatan. Cukai jualan berbeza mengikut barangan, iaitu di antara 5 hingga 10% berdasarkan barangan tertentu. Manakala bagi cukai perkhidmatan tetap 6%. Murid-murid, mari kita lihat contoh pengiraan cukai jualan dan perkhidmatan. Contoh 10, buku teks muka surat 113. Sofia menyewa sebuah bilik di Hotel Selesa dengan harga RM240 semalam. Sofia menginap di hotel itu untuk 2 malam. Diberi bahawa hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Hitung cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia. Cukai perkhidmatan diberi dalam soalan iaitu 6% dan dia membayar dengan harga RM240 semalam. Maka cukai perkhidmatannya dikira 6% darab dengan 240. Maka cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia ialah bernilai RM28.80. Pengiraan-pengiraan yang kita telah pelajari tadi, cikgu ringkaskan di sini, iaitu pengiraan bagi cukai jalan adalah berdasarkan kapasiti enjin iaitu cc. Lebih tinggi cc, lebih tinggi nilai bayaran cukai terhadapnya. Manakala bagi cukai pintu, jumlah cukai pintu dikira berdasarkan kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Sementara itu, bagi cukai tanah, jumlah cukai tanah dikira berdasarkan kadar cukai tanah setiap unit keluasan didarab dengan jumlah keluasan tanah. Seterusnya bagi cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, bagi cukai jualan, 5 hingga 10% dikenakan berbeza mengikut jenis barangan. Manakala cukai perkhidmatan adalah terhad kepada 6%. Mari belajar bersama Cikgu Bayati. Sebarkan ilmu, luaskan pengetahuan. Bye! Matematik senang je.